Okey coach, saya dah sedia dah coach. Dah ready dah. Okey, tunjuk forehand sikit. Forehand Forehand. 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 Oh, ini four finger. Forehand. Okey. Dah. Okey. Macam tu coach. Okey. Dah. Oh, dah improve dah ni. Dah. Okey, apa kata tengok backhand pula? Apa ke hair? Backhand. 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 Back. Oh, dah pening dah. Okey, tak apa. Kau tambah hair. Okey, tak apa. Ha. Jom. Lepas ni, sukan kita selepas ni ialah Ini dia. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke Sukan bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar semua murid-murid? Sihat? Terbaiklah seperti biasa. Ini dia coach kita yang akan mengajar bagi sukan tenis kali ini, iaitu Coach Is. Apa khabar coach? Alhamdulillah sihat. Sihat coach Okey coach, memang mana kali ini kan, tengok gimmick tadi pun dah tahu dah. Yang kita nak belajar kali ini iaitu ni. Apa nama dia coach? Okey, ini namanya pukulan backhand ataupun bahasa Melayunya pukulan kilas. Kilas. Pukulan backhand ataupun pukulan kilas. Jadi coach, mungkin coach boleh beritahu lah, kenapa penting sangat pukulan backhand ni coach? Okey. Pertama sekali backhand ataupun pukulan kilas ni, okey, dia juga merupakan satu kemahiran yang diperlukan. Sebabnya dalam permainan, okey, pemain dia akan mengaplikasikan kemahiran forehand. Okey, yang kita pernah belajar lah sebelum ni kan? Betul, ya sebelum ni kan. Okey, pada masa yang sama juga dia mesti berkemahiran untuk memukul backhand. Kalau dia ada satu kemahiran saja, susah dia nak main. Betul. So jadi kalau bola tu datang ke sebelah kanan, kita boleh buat forehand. Bukan forehand. Okey. Kalau bola tu datang di sebelah kiri pemain itu, dia mesti buat backhand. Oh, kalau kita buat forehand juga, apa akan jadi coach? Okey, dia tidak ada masalah. Okey. Cuma susah keadaan tu untuk dia menukar posisi dia ke sebelah sini. Jadi mengambil masa. Okey. Jadi di dalam forehand kan, saya pernah tengok lah kan, kawan saya, siapa nama dia? Nadalah. Oh, Nadalah. Kenal, saya kenal. Kan? Dia saya tengok, dia buat backhand tu, kadang-kadang dia buat satu tangan. Kadang-kadang dia buat dua tangan. Kan? Jadi, macam mana tu coach? Betul yang satu tangan ke yang dua tangan punya tu coach? Dua-dua tu betul. Backhand ni dia ada dua jenis pukulan. Okey, yang pertamanya pukulan backhand satu tangan atau kita panggil single handed backhand. Okey. Yang kedua double banded backhand. Dia menggunakan kedua-dua belah tangannya. Ianya mengikut keselesaan pemain itu. Tapi sekarang ni kita nak belajar dulu first hand first hand pula. Single hand. Okey. Backhand. Macam mana tu coach? Okey. Pertama sekali kita tengok kaedah pegangan lah. Okey, kaedah pegangan. Okey, kalau macam di raket kita ni, kita ada berbentuk oktagon. Tengok betul-betul. Sisi dia. Okey. Alright. Yang pertama sekali ni kita panggil bevel pertama lah. Okey. Yang sisi yang kedua ni bevel kedua. Okey. Yang tepi di sebelah sini bevel ketiga. Di tangan jari kiri saya ni kan. Okey. Jadi untuk pegangan grip backhand ni, okey, kalau satu tangan kalau single handed, kita punya knuckle index ni ataupun jari kita yang ni. Coach tunjuk. Tunjuk yang ni. Okey. Alright. Berada di bevel yang kedua di sini. Okey, saya tunjuk saya grip. Yang ni juga dipanggil continental grip yang kita pernah belajar sebelum ni. Betul. Kan. Ini antara yang asas yang mudah lah. Okey. Jadi pemain itu dia akan melakukan forehand okey, dengan gaya macam ini. Coach, betul ke saya buat ni coach? Saya punya first knuckle ni betul? Okey, kita boleh check nak betul-betul ke tidak. Okey, di sini bevel yang pertama, yang kedua. Yang ni kan? Betul. Okey. Okey, ini bevel pertama kan? Aha. Okey, kita turun
knuckle joint kita sini berada di bevel yang kedua sini. Okey. Macam ni. Sini coach. Betul. Okey. okey. Betul. Okey. Macam ni nampak tak? Okey. Okey, dalam pada itu, okey, ada juga pemain dia menggunakan bevel yang pertama. Tidak menjadi masalah. Tapi untuk yang baru belajar coach, mana yang sesuai? Dua lah. Bevel yang kedua. Okey. Okey. Nampak tak? Dan ada juga pemain dia menggunakan bevel yang ketiga. Ada juga. Yang ni selalunya pemain yang dah berkemahiran tinggi lah. Okey. Ada juga yang dipanggil macam bawa motor. Bawa motor. Dia pegang macam ni kan. Kan. Macam mana bunyi motor tadi coach? Nanti keluar motor sport pula. Motor sport kan. Okey. Jadi perbezaannya kalau di knuckle index dia yang di ketiga ni, dia lebih ke dalam sikit lah. Tapi untuk yang baru belajar, jangan berpening kepala, kita ambil yang nombor 2 Ya, nombor 2. Index nombor 2. Ya. Okey, yang ni kita punya joint knuckle. Joint knuckle sama dengan second bevel. Okey. Bevel. Okey, lepas tu coach, kita pun dah pegang betul. Okey. Okey. Cuba amal ayunkan perlahan-lahan. Hayun. Kalau dari segi kita punya hayunan tu macam mana coach? Kalau dari segi ayunan, okey, paling mudah. Asasnya racket frame ni. Okey, kita tunjukkan arah ke belakang. Yakan ni saja, jangan lebih. Ini saja. Okey. Dan kita hayunkan perlahan di depan. Okey, di sini ialah idealnya untuk memukul backhand. Dan selepas memukul bola tu, kita panggil contact point. Dan kita terus ansur lajak ke depan. Macam ni coach So maksudnya sak macam tu. Perlahan-lahan di sini. Tolak sini, kita pukul bola dan teruskan ke atas. Coach, cuba kalau coach buat backhand kat depan tu. Sebab kita tahu dekat depan ni tak ada orang. Cuba coach bagi sekali coach, boleh? Okey. Okey, saya tunjukkan kaedah pukulan backhand single handed ya. Okey. Kita bersedia kan? Okey. Tunjukkan frame racket ni di sebelah sini. Dan kontak bola dan ke atas. Tangan kiri kita ketika itu buat apa coach? Tangan kiri masuk dalam ni ke, buat macam tu ke? Kita boleh bebas. Kita seimbangkan badan kita. Ada yang kita dah pegang raket macam ni. Betul. Okey. Tolak macam ni, kita boleh stay ke tangan kita macam ni. Ataupun sampai di sini kita lepaskan. Okey, itu yang single. Saya sikit yang double. So orang kata two is better than one. Jadi macam mana kalau yang double hand tu? Okey. Sebelum kita pergi ke double handed, okey, untuk single handed ni, okey, pemain yang popular di dunia, okey, Roger Federer. Kenal tak adik-adik Roger Federer? Katanya dia baru bersara kan? Betul. Okey, tapi dia selalu pakai benda tu. Betul kan? Betul. Kalau anda semua nak tahu kan, pemain bekas nombor 1 lah kan? Betul, bekas nombor 1 dunia. Iaitu Roger Federer, dia sebab dia macam sak kan? Sak macam tu. Dia suka pakai single hand. Single handed backhand. Okey, jadi single hand kita dah belajar. Yang double hand tu coach. Okey. Yang double handed ataupun pukulan kilas dua tangan. Okey, kaedahnya lebih kurang serupa. Okey, untuk yang pertama kali atau baru belajar, sarankan di bevel yang kedua juga. Okey. Sama macam juga ni, betul. Alright. Okey, dan tangan kiri kita okey, memegang grip di atas. Okey. Atas tu atas mana tu? Atas di depan ni, kita pegang grip di bawah. Grip yang ada ruang ni, kita letak tangan kita kat sini. Untuk check ataupun untuk semakan, bevel knuckle tangan kiri kita berada di bevel yang ketiga. Tangan kanan kita bevel pertama. Okey. Tangan kiri kita bevel ketiga. Boleh bagi gambaran yang ke depan pula macam tadi tepi kan? Ke depan pula yang nak pegang tu. Okey. Di sini. Nampak kan? Sekali lagi bevel yang kedua. Okey. Knuckle index kita di sini. Okey. Dan tangan kiri kita berada di sini. Untuk semakan, knuckle-nya berada di bevel yang
3. Okey. Okey, macam ni. Macam ni betul ke coach saya buat? Betul. Betul? Betul Okey. Macam ni. Nampak? Okey, lepas tu coach? Okey. Dia ada dua fahaman lah. Okey, bila jari tangan kiri kita pegang di bevel yang ketiga. Okey. Okey, ada juga fahaman dia menyatakan knuckle index kita di bevel yang ke-9. Contohnya kat sini 1 2 3 4 5 6 7. Oh, yang ke-7 bukan yang ke-9. 8 9 datang daripada mana pula? Ni 8. Okey. Tapi ini yang secara mudah lah kan? Yang Betul. orang kata yang asas lah. Ya. Lepas tu cara hayunan ataupun pukulan pun sama juga. Sama. Kita frame racket yang top ni, yang ada di atas, menuju ke belakang. Menuju ke belakang. Jangan lebih. Okey. Di sini. Okey. Dan kita kontak bola dan hayun ke depan. Pasal lajak. Okey, jadi itulah dia kita dah belajar first hand, double hand di dalam backhand ni. Tapi kan coach, saya rasa macam tak cukup lah coach. Benda ni bagi saya macam mudah sangat. Okey. Lepas tu? Lepas tu mungkin kita kena rehat dululah Jadi kepada anda semua jangan ke mana. Banyak lagi ni kita nak belajar di dalam sukan tenis. Anda semua jangan ke mana sebenarnya selepas ini. Okey coach, kita buat sekali coach. Okey, dengan bunyi-bunyi coach satu dia. Masih lagi menyaksikan sukan bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga coach Yes. Okey, coach. Saya kadang-kadang tertanya-tanya jugalah kan. Sebenarnya apa kelebihan kita buat single hand ke ataupun ni kelebihan buat double hand, backhand ni coach? Okey, untuk single handed backhand dan juga double handed backhand, kedua-duanya ada kelebihan tersendiri. Bergantung pada pemain itu. Okey, kan pemain tu dia dah set dah. Dia dah set. Okey, cara permainan dia ialah single handed backhand ataupun cara permainan dia double handed backhand. Okey, kita pergi kepada kelebihan single handed backhand. Okey, pertama sekali single handed backhand ni pemain itu dia mesti mempunyai kekuatan tangan dominan dia secara menyeluruh. Kekuatan tangan dominan. Tangan dominan dia. So, saya kena tunjuk saya punya. Okey, lepas tu besar muscle tu. Lepas tu? Okey. Kerana semua tenaga dia base ataupun berasaskan tangan kanan dia dan kuasa tangan dia sangat diperlukan di sebelah sini. Jadi dia macam kau nak dia kena macam sebab tu kalau saya tengok kan siapa yang tangan kanan dominan, hui besar Besar sebelah ke apa? Besar sebelah kan? Okey. Satu lagi kelebihan pemain yang single handed backhand ni, kelebihan dia dia boleh memukul bola dalam keadaan on the run. Dia mudah. Okey. Sekiranya kalau dia sedang berlari ke belah kini, sambil berlari, dia boleh terus pukul balas ataupun keadaan dia sambil berlari dan dia membuat chop ataupun slice. Itu antara kelebihan dia lah. Jimat dari segi masa untuk membuat pukulan balas. Okey, itu dia punya lagi satu tu ke? Okey, kelebihan untuk double handed backhand ni, yang pertama, apabila pemain menggunakan kedua-dua belah tangan, antara info yang perlu tahu, tangan kanan dia hanya memerlukan dalam 30 atau 40% sahaja. Tenaga? Ya, tenaga. Selebihnya 60% atau 50%. Di tangan sebelah kirinya. Fungsi tangan sebelah kirinya, dia lebih pada menolak. Menolak, dari tujuan ke depan. Bukan tangan kanan yang membuat ni 100%. Tangan kanannya lebih pada menyokong lakuan
backhand. Rasa. Oh. Okey. Jadi maksudnya tangan kanan tu kan bukanlah yang 100% kan yang memberikan orang kata daya tenaga semua. Rupanya tangan kiri ni yang orang kata tangan kanan hanya menyokong, tangan kiri sebetulnya menolak bola tu. Okey. Okey, kelebihan yang kedua untuk double backhand ni, apabila pemain tu melakukan kedua-dua belah tangan, backhand, dia lebih stable atau lebih stabil berbanding dengan pemain yang membuat pukulan single backhand. Dia lebih stabil. Okey. Yang ketiga, banyak ni double handed yang punya kelebihan dia ni. Okey, yang ketiga, saat ketika pemain tu membuat pukulan double handed backhand, okey, pemain itu boleh mengatur corak pukulan. Contohnya dia boleh membuat top spin, atau dia juga boleh buat pukulan drive. Yang maksudnya pukulan bola yang laju. Okey. Macam forehand. Baik. Okey, itu dia. Jadi itulah antara orang kata kelebihan menggunakan double hand Double hand backhand berbanding single hand backhand. Okey, coach, tadi kita dah tahu dah belajar mengenai cara pukulan kan. Katanya jenis pukulan pun ada perbezaannya juga. Maksud saya bukan perbezaan, ada juga jenis-jenisnya. Ada sedikit perbezaan. Oh, apa dia coach? Okey. Dalam melakukan pukulan backhand, baik single handed atau double handed. Okey. Kalau Akmal ingat masa episod sebelum ni kan kita ada belajar forehand. Betul. Ada open stance. Betul. Ada close stance. Betul. Sama juga kita aplikasikan kemahiran ni dalam backhand. Okey. Jadi apa dia tu? Okey. Untuk single handed backhand, okey. Bila pemain tu membuat pukulan macam ni. Okey. Okey, ini kita panggil single handed backhand. Okey. Open stance. Okey, ini open stance. Okey. Open stance. Sekali lagi saya tunjuk. Okey, open stance. Okey. Okey. Baik. Yang seterusnya untuk single handed close stance, okey. Kaki kanannya akan bergerak di hadapan satu langkah. Okey, satu langkah dan dia buat pukulan single handed backhand. Stop. Macam tu yang close apa panggil? Close gate. Close stand. Close gate pula. Tapi coach, itu yang single hand. Kalau yang double punya. Yang untuk double handed konsep yang sama. Okey. Okey, cuma pegangan dia dua tangan lah. Okey. Okey. Kalau pemain tu untuk melakukan open stance backhand, okey, dia mengeluarkan kaki kiri dia dan menolak ke depan. Okey, sekali lagi. Sekejap, coach, saya tak nampak kacau pula ni. Okey, macam mana coach? Okey. Okey. Itu open stance. Okey. Baik. Okey, yang kedua, backhand close stance. Yang ni sangat asas lah. Okay, banyak pemain, ramai pemain menggunakan kaedah macam ni. Sebab backhand dia lain sikit. Coach, saya rasa coach kena cakap kuat sikit coach. Sebab murid macam tak dengar coach. Oh, ya coach ke? kena cakap kuat-kuat, bagi semangat coach. Come on coach. Okey. Okey, yang kedua, double backhand. Double backhand. Okey. Buat pukulan close stance. Kaki kanannya mesti keluar ke depan. Satu langkah ke depan. Okey. Okey. Ini dinamakan double backhand close stance. Okey. Kalau close stance ni dia lebih stabil sedikit. Okey. Dan menjadi kebiasaan bagi ramai pemain tenis. Okey, jadi kita sebenarnya dah nampak dah kan ada dua perbezaan kan. Apabila yang single hand dia ada close, dia ada open. Lepas tu kalau yang double pun ada open, ada close juga. Betul. Kan? Okay. Apa lagi macam saya yang baru nak belajar ni mengenai orang kata jenis pukulan di dalam backhand ni juga coach. Okey. Dua cara pukulan backhand. Okey. Okey. Istilahnya kita hanya menolak bola itu. Okey. Okey. Okey, menolak saja. Maksudnya kita kawal pukulan tu. Kita kawal. Okey. Yang kedua, kita boleh membuat top spin. Okey. Top spin sudah tentulah gripnya berbeza. Semi western. Okey. Jadi pukulannya ada libasan. Libasan.
Okey. Tapi kan selalunya kalau untuk yang budak baru belajar ni, apa selalu kesalahan yang dia selalu buat dekat double ataupun single hand backhand ni, coach? Okey, kesilapan yang sering dibuat pemain kebanyakannya dalam aspek masa. Masa ni kadang-kadang pemain tu dia buka raket tu lambat. Dia mengganggu momentum pukulan dia. Sepatutnya kontak punya di sini. Bila membuat pukulan tu, dia membuka raket tu lambat. Kadang dia pukulan macam ni. Jadi kalau macam ni, keadaan dia boleh bola ke sana. Bola tu boleh out, keluar daripada gelanggang. Itulah yang saya nak tahu, coach, kan, dalam backhand ni. Okey, banyak lagi kita nak belajar kepada anda semua. Mana selepas ni dalam sukan. Alright, masih lagi menyaksikan sukan bersama dengan saya, Coach Is, dan juga Akmal. Iya, lain dah Akmal sekarang lepas kahwin ni. Ni, coach, dari segi backhand, okeylah, saya dah faham dah kan. Nak kata kuasai itu, insya-Allah. Tapi saya sebenarnya seorang pemain yang suka menyerang. Orang kata suka attack kan. Jadi saya nak tahu juga, bila masanya kita nak buat backhand tetapi dalam ketika mood menyerang tu, coach? Okey, dalam permainan tenis, apabila pemain sedang beraksi, kebiasaannya pemain dia sudah rancang. Dia ada rancang cara permainan, dia ada strategi dia. Okey. Dan pemain tu dia perlu bijak untuk mengetahui momen ataupun saat bilakah situasi tu dia kena menyerang opponent dia ataupun pihak lawan. Jadi bilanya? Okey. Dalam permainan seperti yang semua orang maklumlah, okey, ada kaedah menyerang, ada kaedah bertahan. Okey, kita pergi kepada aspek menyerang dahulu. Okey. Secara umum dalam permainan tenis, menyerang kita ada dua situasi kebiasaannya. Okey. Yang pertama, apabila pemain itu berada di half court ataupun separuh gelanggang. Okey. Yang kedua, apabila pemain itu berada di baseline ataupun garisan yang penghujung gelanggang. Tapi kalau saya suka yang pergi dekat half court ni dulu, coach. Boleh ke? Boleh. Okey, kita nak kena ke sana ni. Jom. Okey, slow je, relax. Coach. Perlahan, coach. Slow, steady. Okey, coach, kita dah sampai dah dekat half court kan. Saya selalu tengok kalau pemain-pemain tenis profesional ni kan, dia suka buat yang tu, slice saya panggil. Yang macam dia bagi sikit, dia macam sap je. Okey. Coach, boleh ke depan sikit? Macam jauh pula tu.
Okey, pertama sekali, ini ialah kawasan separuh gelanggang. Okey, ataupun half court lah. Okey, di mana apabila pihak lawan dia memukul bola tidak sampai ke baseline. Situasinya pihak lawan dia pukul bola di separuh gelanggang. Ini adalah momen yang terbaik untuk pemain itu melakukan serangan, pukulan backhand ataupun forehand. Tapi kalau di sini untuk menyerang backhand, situasinya akan jadi macam ni. Daripada kawasan baseline. Oh, kita ke sini pula. Contohnya dia sedang beraksi, mukul forehand, dia mukul backhand. Dan pihak lawan memberi bola atau memukul bola ke separuh gelanggang kita. Jadi pemain tu dia akan berlari. Oh, kita kena ke depan pula. Ke depan lagi. Oh, kena ke depan. Berlari. Ke depan, geng. Dan membuat pukulan yang sekuat. Sekuat-kuatnya untuk mematikan pihak lawan. Itulah kaedah menyerang. Ini ialah kawasan yang terbaik untuk membuat pukulan kuat untuk mematikan pihak lawan. Di half court inilah. Betul, di half court. Sama ada di kawasan ini, di depan sini atau di sinilah. Ni kawasan angle ni, ruangan ni yang terbaik. Tapi mana yang lagi orang kata lagi sesuai? Single atau double hand waktu nak menyerang dekat half court ni, coach? Kedua-duanya boleh. Kalau pemain tu single handed, dia akan berlari ke depan dan dia akan pukul bola. Mematikan pihak lawan. Kalau double? Double sama juga. Bersedia. Dia menggunakan, contohnya menggunakan close stance. Memukul dan mematikan pihak lawan. Dengan harapan pihak lawan tidak boleh membuat pukulan balas. Bergantung jugalah. Lawangan siapa kan? Kalau lawangan saya, silap besar. Macam tadi Akmal dah cakap kan? Tentang pukulan slice kan? Di half court kan? Yang orang kata chop macam chop tu kan? Kalau kita melakukan kemahiran chop atau slice tersebut, ia merugikan. Bukan kata tak ada, ada juga. Tapi momen itu ataupun waktu itu ialah waktu yang sangat ideal untuk membuat pukulan mematikan pihak lawan. Kalau slice ada juga pemain buat, tapi jaranglah. Jarang sebab keadaan bola slice tu dia tidak menjunam dan mematikan. Dia macam perlahan. Ya, perlahan sedikit. Itu yang half court. Betul. Kalau nak buat menyerang menggunakan backhand di baseline macam mana, coach? Tadi menyerang situasi di half court kan? Berarti pemain daripada baseline akan lari ke depan, bergerak ke depan untuk mematikan, untuk buat pukulan. Kalau situasi di baseline. Kita ke baseline. Kita ke baseline. Contohnya situasi pemain bersedia. Dia memukul pemain sedang beraksi ni. Dan bola tu sampai di penghujung. Ianya bergantung kepada pemain itu membuat keputusan. Macam tadi half court ialah peluang terbaik untuk mematikan pihak lawan. Kalau di baseline, dia boleh menyerang atau boleh bertahan. Orang kata 50-50. Tapi tidak ada masalah kalau kita menyerang daripada baseline. Situasinya kalau bola tu sampai ke baseline, pemain akan menggunakan open stance, menyerang balas. Itu kalau dia gagal di sini. Sekiranya bola tu jatuh di depan ataupun 70% kawasan gelanggang, di depan sini contohnya, kebiasaan pemain akan melakukan pukulan dengan close stance. Bagi je lah. Kalau bahasa Inggerisnya one step forward. Ataupun satu langkah di hadapan. Sebab saya tahu sukan tenis ni dia bukan macam kita kena diri tegak je, tunggu je bola datang, betul? Kaki kena sentiasa bergerak. Kalau tak bergerak akan mengundang padah. Betul. Tapi coach, waktu menyerang ni kan, apa antara kesalahan yang orang kata sering dilakukan oleh pemain-pemain yang baru nak belajar ni, coach? Adakah dari segi timingnya kah, dari segi pukulannya kah, atau gimana kah?
Okey, dari segi masa ataupun timing basis ada. Okey. Okey, itu menjadi kebiasaan. Baik. Okey, dia buka raket lambat. Okey. Okey. Ataupun juga kontak bola tu di raket. Kadang-kadang dia matanya tidak fokus bola tu betul-betul. Jadi dia boleh miss hit. Orang kata atau pukul bola terkena frame raket. Lepas tu kalau dalam beraksi, pemain tu mesti 100% fokus. Okey, tengok bola, dia tengok dan dia memukul, balas. Okey, kalau kita kurang fokus, bahaya. Okey, kita dah tahu dah macam mana kan dari segi teorinya, tapi sekarang ni kita nak tengok pula orang kata demonstrasi lah kan. Sebab kadang orang kan lebih faham kalau kita tunjuk terus kan dengan menggunakan pemain profesional. Nak tahu macam mana? Jom kita tengok. Oh, macam tu coach seronok saya tengok diorang buat kan. Saya nak buat tapi saya akan belajar banyak lagi lah kan. Banyak-banyak kena belajar gitu. Banyak-banyak kena belajar juga. Ya, betul-betul. Okey, kita nak berterima kasih kepada anda semua. Jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam sukan. Okey. Satu lagi. Alright, masih lagi menyaksikan sukan bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Coach Is. Kita dah belajar dah macam mana nak gunakan backhand sewaktu menyerang. Tapi kalau dah serang, tidak ada pertahanan ataupun tidak melakukan pertahanan pun tak boleh juga Coach kan. Jadi Coach, saya nak belajar yang pertahanan macam mana pula. Bertahan. Okey, dalam permainan tenis setiap pemain tu seperti yang saya cakap sebelum ni, dia akan ada strategi dan perancangan cara bermain. Bergantung juga dengan siapa dia akan berlawan. Okey, apabila sering mendapat situasi bola half court tadi tu, okey, kita dah tahu dah, kebanyakan player dah tahu dah, okey, opponent ni mungkin dah sederhana ataupun mungkin hebat sedikit contohnya. Okey, tetapi apabila pemain tu bertemu dengan pemain yang hebat, okey, sudah tentu pemain yang hebat tu dia akan menyerang. Jadi kita perlu ada strategi bertahan. Okey. Jadi macam mana tu coach? Okey, ada 3 kaedah pukulan backhand dalam konsep bertahan. Okey, yang pertamanya pemain itu dia boleh melakukan top spin. Okey, bola tu sampai di baseline. Dengan keadaan bola tu laju, okey, dia boleh melakukan top spin. Berarti pukulannya akan membuatkan bola tu berputar. Spin atas, bola tu ke atas. Itu antara satu kaedah pertama lah untuk bertahan. Okey, kaedah yang kedua, apabila pemain tu menerima serangan bola yang laju, okey, pemain tu juga boleh melakukan lob. Lob tu dia lebih pada tolak bola tu ke atas. Tak semestinya dia spin ataupun ada bola tu berputar, dia tolak bola tinggi. Menyebabkan pihak lawan tu akan undur ke belakang. Tapi saya pernah tengok ada satu pemain ni nama dia Syaza. Dia buat sampai luar gelanggang coach. Itu apa kesilapan yang dia buat tu sampai boleh keluar bola gelanggang tu. Okey. Kalau keadaan situasi macam tu, pemain tu gagal mengawal bola. Dia mungkin dia tolak bola kuat, tinggi dan boleh melepasi gelanggang. Okey.
Susah juga coach boleh tahan. Okey. Apa lagi tadi? Dah kena buat top speed. Lepas tu buat macam ni pula. Lepas tu apa lagi coach? Yang ketiga, yang ini sering diguna pakai kemahiran ini oleh pemain-pemain. Okey. Apabila situasinya di baseline dan ada juga kebarangkalian pemain itu melakukan serangan di penghujung gelanggang ataupun ataupun edge of the court. Okey, di kawasan sini. Okey, sini. Okey. Apabila pemain itu tidak ada masa yang cukup, contohnya, okey, dia akan bergerak dan melakukan slice ataupun chop untuk bertahan. Tapi saya pernah tengok sampai ada orang nak sanggup pertahankan kan, daripada dia kalah tu, dia sanggup terbang buat backhand macam pernah tu apa yang menyebabkan coach? Adakah bola di pihak lawan tu terlalu laju sangat ke atau macam mana tu? Boleh jadi bola tu terlalu laju dan dia juga mengetahui situasi dia. Kalau dia tidak terbang contohnya, okey, dia akan tidak dapat membuat pukulan balas dan kehilangan mata. Kehilangan mata. Jarang-jarang berlaku lah. Tapi ada. Ada kan? Tapi kalau nak kata dari segi bertahan ni kan, apa yang macam saya nak kena kuatkan dulu, ataupun adakah dari segi cara nak kena pegang raket tu ke, ataupun kita dah boleh agak-agak dah. Oh, ini bola akan sampai di penghujung court ni kan? Macam mana tu coach? Okey, selalunya kita fokus pada 3 aspek lah. Aspek yang pertama ialah eye sharpness. Ketajaman mata. Untuk melihat bola tu datang macam mana. Jenis bola tu yang datang macam mana, adakah spin ke? Macam tu. Okey. Yang kedua, persediaan dia semasa membuat pukulan balas. Keadaan dia akan pemain tu akan bengkokkan kaki dia untuk lebih stabil. Untuk stabil, okey. Ini untuk menanti bola lah yang datang dari lawan. Bola serangan pihak lawan tu. Okey coach, saya rasa macam banyak sayap teori ni coach. Saya nak kena tengok yang praktikal lah coach. Ada video demo ada kan? Ada. Jom kita tengok. Oh, lagu tu bertahan lah. Oh, senang juga. Maksud saya tak adalah senang sangat kan. Ianya memerlukan latihan yang banyak kali dan tunjuk ajar daripada guru, betul tak kan? Maksud saya coach. Okey coach. Dah banyak kita belajar untuk episod kali ni kan. Jadi coach, apa yang coach boleh berikan rumusan kepada murid-murid yang sedang menonton ni? Silakan. Okey, rumusan untuk kemahiran backhand. Okey, yang pertama sekali apabila melakukan kemahiran backhand, kita mesti ada mind setting, okey, ataupun kita kena ada perancangan cara bermain macam mana, okey, dan kita juga mesti ada satu asset ataupun satu weapon. Ini contohnya, okey, apakah jenis pukulan yang favorite untuk kita, yang kita gemari. Bagi memastikan sepanjang permainan berlangsung, dia tidak melakukan kesalahan. Okey. Seterusnya dalam
permainan, okey, permainan backhand. Okey, pemain itu mesti ada daya fokus, okey. Mesti ada persediaan pergerakan kaki yang cepat. Supaya tidak melakukan kesalahan semasa bermain. Ya, dan juga boleh mengakibatkan kecederaan. Betul, coach kan? Betul. Jadi saya nak tanya coach, macam mana ni saya ajar coach, okey ke? Okey. Terbalik. Coach tanya saya, coach tanya saya okey ke tak? Boleh main tak tadi? Oh, coach, walaupun saya rasa ia agak sukar, tapi macam saya sering kali beritahu kan, apa-apa saja sukan kita kena ada minat, kita kena ada kesungguhan dan juga kita kena ada guru lah untuk mengajar kita, barulah kita boleh menjadi juara, betul? Latihan yang mencukupi. Latihan yang mencukupi. Oh, banyak dah saya belajar coach hari ni kan, dari segi backhand yang mana bila kita nak pakai untuk menyerang, bila kita nak pakai untuk bertahan juga. Sebab itulah macam saya sering kali katakan coach nak berjaya dalam apa saja bidang sukan, ni kena ada guru yang power. Betul tak? Baru anak murid akan jadi hebat. Jadi terima kasih saya kepada coach dan kepada anda juga. Kalau nak tahu apa lagi yang saya akan kongsikan kepada anda, nantikan episod seterusnya di dalam Sukan bersama dengan saya, Akmal Nazri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey coach, kita buat backhand lagi sekali coach. Okey. Double handed. Okey, single handed. Bukan macam ni.